Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan kepada semua. Terima kasih kerana bersama-sama saya pada kali ini. Kita akan mulakan sesi Zoom ini dan kita akan teruskan dengan topik kita pada hari ini. Okey, baiklah. Tentang topik kita pada kali ini adalah tentang cara kegunaan diary metafizik ataupun dikenali sebagai software integrasi. Sebenarnya diary metafizik ini adalah lanjutan ataupun subset kepada software integrasi. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut apakah itu software integrasi, apakah itu diary metafizik. Kedua-dua perkara ini adalah perkara yang sama sebenarnya. Diary metafizik ini digunakan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk hard copy. Tetapi software integrasi ini dalam bentuk software Excel. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan dengan program kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita ingin membaca doa. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalana. Okey, baiklah. Jadi surah 7 iaitu surah Al-A'raf ayat ke-69. Itulah sebabnya kami menggunakan penomboran 769 ini sebagai satu ingatan kepada surah 7 ayat 69 ini. Maksudnya, dan kenangkanlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sudah kaum Nabi Nuh dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka kenangkanlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Baiklah. Kita baca doa pembuka rezeki juga, amalan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil awwal wal akhir, wal zahir wal batin biyadi khair, yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Baiklah, jadi kita minta kepada mereka yang menonton sesi ini dilarang edar ataupun menjual video ataupun screenshot video ini. Okey, untuk diary metafizik ataupun software integrasi, anda boleh dapatkan di link https edirosiadi.onpay.my. Untuk diary metafizik, anda boleh pergi ke link yang tertera di depan anda ini. Ataupun untuk anda dapatkan software integrasi ini, anda boleh pergi ke link yang tertera di depan ini. Jadi sebenarnya anda boleh pilih salah satu antara diary metafizik atau software integrasi. Baiklah, kita akan mulakan dengan penjelasan ataupun untuk menggunakan diary metafizik dan software integrasi ini. Okey, perkenalan. Diary metafizik. Diary metafizik ini seperti satu diary yang kita biasa gunakanlah, diary harian, tetapi ianya berdasarkan kepada tarikh dan waktu lahir anda. Jadi satu diary ini adalah satu nama. Kita kalau gunakan diary yang kita dapatkan di kedai dan sebagainya, itu terbuka, iaitu open. Jadi dia terbuka open, mana boleh digunakan oleh sesiapa pun. Tetapi untuk diary metafizik ini khusus kepada anda, iaitu tarikh lahir dan waktu lahir anda. Jadi kita tak dapatlah membuat diary metafizik ataupun software integrasi ini yang berbentuk kepada open. Tak dapat sebab kami kena key in maklumat tarikh dan waktu lahir anda. Baiklah, tarikh lahir anda ini akan menjadi kiraan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam. Untuk kiraan jam ini terdapat dalam software integrasi sahaja. Dari metafizik tidak ada kiraan jam. Jadi maknanya ini satu ciptaan yang saya buat sendiri, di mana tarikh lahir ini biasanya kita kira untuk kira root number ataupun nombor asas dan sebagainya. Tetapi juga kita boleh menjadikannya sebagai kiraan tahunan, kiraan bulanan, malah kepada kiraan mingguan dan juga harian serta jam juga. Jadi mana tarikh lahir yang
anda ketahui ini sebenarnya boleh dikira sampai ke peringkat setiap jam itu ya. Dulu kita ada buat sampai kiraan minit, tetapi terlalu rumit kita nak siapkan dia punya platform dia. Jadi maknanya kita sampai ke kiraan jam saja ya. Baiklah. Dalam kandungan diary metafizik ini ada kiraan tahun, kitaran bulanan, setiap bulan itu ada dia punya kiraan dia. Kemudian kiraan mingguan. Itu maknanya kalau satu bulan itu ada 4 minggu, jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kalau 5 minggu, satu bulan itu ada 5 minggu, jadi maknanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Begitulah ya. Dan juga kitaran harian, maknanya harian daripada 1 hari bulan, 2 hari bulan, sampai ke 20 hari bulan, sampai ke 30 ataupun 31 hari bulan. Mengikut bulan yang tertera lah ya. Jadi itu yang kita ada. Dan kalau anda mendapatkan software integrasi pula, dia ada kiraan jam. Maknanya daripada pukul 12 tengah malam sehinggalah pukul 11.59 malam seterusnya ya. Jadi dia ada kiraan 24 jam. Okey, jadi itu pengenalan kepada apa ni yang dikatakan sebagai diary metafizik ya. Baiklah, apa kegunaan diary metafizik ni ya? Sebenarnya kita menggunakan diary metafizik ni adalah kerana untuk memilih hari yang baik untuk menjana pendapatan. Okey. Jadi itu yang kita gunakan diary ni ya. Sebab tujuannya adalah untuk kita memilih hari yang bagus, hari yang baik untuk menjana pendapatan ya, sama ada digunakan untuk sales ataupun marketing, malahan untuk bisnes juga ya, boleh untuk memilih hari yang baik untuk menjana pendapatan. Termasuk juga trader forex dan trader saham ya. Kami juga ada beberapa individu yang menggunakan software integrasi ini dan juga diary metafizik ini untuk trade forex ya dan juga saham. Okey, jadi maknanya ini adalah satu ikhtiar untuk kita memilih hari yang baik untuk menjana pendapatan ya. Jadi ya, untuk menjana pendapatan ini mengikut tarikh lahir anda dan waktu lahir anda. Jadi ianya lebih spesifik, lebih khusus kepada diri anda sendiri. Kadang-kadang kita dapati bahawa ada ramai individu ataupun ramai pengamal metafizik ini dia membuat kiraan harian. Tetapi kiraan harian itu adalah kiraan harian secara umum, general. Jadi maknanya sekarang ini kita nak memilih hari yang baik itu mengikut tarikh lahir anda sendiri dan waktu lahir anda ya. Jadi itulah tujuan utama kita membuat diary metafizik ini ya. Kerana kadang-kadang itu ada individu yang membuat perniagaan, ataupun membuat trade forex dan sebagainya lah. Tetapi tidak tahu hari apa yang sesuai untuk mereka menggunakan ataupun menjana pendapatan yang lebih ya. Kadang-kadang ada juga hari yang berisiko tinggi. Jadi kalau hari berisiko tinggi, kita kena kurangkan kita punya pendapatan ataupun pengeluaran kita untuk kita mengawal ataupun menguasai pendapatan kita pada hari yang tidak baik ya. Okey, nanti kita akan terangkan macam mana nak memilih hari yang baik itu ya. Okey, dan juga untuk memilih bulan, mingguan, harian serta jam yang baik ya. Jadi maknanya ada orang dia membuat sale secara bulanan. Jadi kita bagilah pilihan untuk mereka memilih bulan-bulan yang terbaik lah. Okey. Dan juga ada yang buat jualan ataupun sale ataupun trade forex ni secara mingguan ya. Mungkin mereka ini buat CPO, mungkin mereka ada membuat secara mingguan lah ya. Dan juga ada harian, ada hari-hari yang mereka buat, dan juga ada jam, iaitu pukul berapa yang sesuai untuk beli atau pukul berapa yang sesuai untuk menjual ya, ataupun kita kata urusan jual beli ya. Baiklah, jadi untuk seterusnya mengelak ataupun mengatasi bulan, mingguan, harian, jam yang tidak baik ya. Jadi kita ikhtiarkan kita supaya kita ada panduan ya. Seperti mana sekarang ini berlaku banjir ini, kita tak tahu adakah rumah kita akan banjir dan sebagainya lah. Okey, jadi dengan adanya satu kaedah ini adalah untuk kita membuat panduan untuk kita menjadikannya sebagai satu platform untuk kita membuat pendapatan yang
terbaik lah, ya. Okey, daripada kita melanggar dinding, sekurang-kurangnya kita menggunakan diary metafizik ini ataupun software integrasi ini untuk membantu anda membuat pilihan yang tepat untuk menjana pendapatan yang sesuai lah. Okey, jadi itulah kegunaan diary metafizik ini, ya. Ini yang tujuan utama lah, kerana kita membantu usahawan dan juga peniaga untuk menjana pendapatannya. Ada juga kaedah ni untuk digunakan kepada kaedah-kaedah yang lain, ya. Seperti kaedah untuk memilih tarikh untuk berpindah dan sebagainya. Tetapi dalam sesi ini kita lebih kepada untuk menjana pendapatannya. Baiklah, untuk diary metafizik ini sebenarnya ialah gabungan petak tarikh lahir. Petak tarikh lahir ini daripada tarikh lahir lah, ya, iaitu sebagai parameter, ya. Sebagai parameter ini untuk kita melihat mana parameter yang baik dan mana-mana parameter yang tidak baik, ya. Sebab setiap nombor ini yang ada pada tarikh lahir kita berbentuk positif dan negatif. Jadi kita tak tahu yang mana satu positif dan negatif. Jadi kerana itulah kita memasukkan elemen graf hayat, ya. Untuk graf hayat ini adalah sebagai jenis energi, ya. Katakanlah pada hari itu hari yang cukup bagus kiraannya, tetapi energinya adalah vacuum star. Jadi maknanya kiraan itu tidak semestinya bagus, ya. Dia hanya appear ataupun nampak sebagai bagus untuk kita lah, ya. Tetapi secara amnya apabila ada vacuum star, kita kena berjaga-jaga lah, ya, apabila kita membuat urusan perniagaan dan trade forex, saham dan sebagainya, ya. Jadi maknanya kita kena tahu parameter dan juga energi, ya. Kadang-kadang tu dia parameter ini nampak bagus, ya, kita yang nampaknya bagus, ya, tetapi sebenarnya energinya tidak bagus, ya. Nanti kita akan lihat secara lebih mendalam lagi, ya. Baiklah, kaedah gabungan petak tarikh lahir dan graf hayat ini adalah satu-satunya dan pertama di dunia, ya. Jadi kaedah ini adalah tidak dapat di tempat-tempat lain, hanya di tempat kami saja, ya, yang anda boleh dapatkan diary metafizik ini, ya. Okey. Jadi kami memerlukan 3 komponen: tarikh lahir, waktu lahir yang tepat dan juga negeri kelahirannya. Jika anda ada masalah dari segi tarikh lahir ataupun waktu lahir tu, anda boleh PM atau personal message kepada kami untuk kita dapatkan penjelasan yang lebih lanjut lah. Tetapi kita mengikut dalam sijil kelahiran anda ataupun surat beranak, maklumat tarikh lahir dan waktu lahir serta negeri kelahiran anda, ya. Okey, untuk makluman waktu lahir di Semenanjung Malaysia. Sesiapa yang lahir di Semenanjung Malaysia selepas 1 Januari 1982, okey, kita akan tolak 30 minit, ya, kerana pada tarikh 1 Januari 1982 Perdana Menteri kita Tun Mahathir Mohamad telah mempercepatkan waktu kepada 30 minit. Jadi kita kena adjust mula kepada waktunya mengikut waktu yang tetapnya, ya. Okey. Baiklah, jadi kita akan terangkan apakah itu versi yang pertama dan versi kedua, iaitu versi pertama dari metafizik dan juga versi kedua software integrasi. Okey, jadi maknanya kita akan mendalami apakah itu dari metafizik dan juga apakah itu software integrasi, ya. Sebenarnya software integrasi ini adalah diary metafizik juga, ya, tetapi dia dalam bentuk Excel. Baiklah, dalam diary metafizik ini ia dalam bentuk PDF, ya, maknanya kita boleh tengok dalam bentuk soft copy, kita boleh nampak, kita boleh lihat, kita boleh buka dalam handphone kita ataupun laptop kita, ya. Ataupun berbentuk cetakan, yang kita boleh printkan untuk anda adalah hard copy, ya. Tapi kami lebih suka dalam bentuk PDF lah, kerana sebenarnya PDF ni harganya lebih murah lagi daripada kami hantar kepada cetakan dan sebagainya, nak post lagi dan sebagainya lah, ya. Okey. Tapi terpulang kepada anda lah, ya, untuk dapat PDF pun boleh, cetakan pun boleh, ya. Cuma beritahu kepada kita, ya. Dan juga dia boleh customize untuk tempoh kegunaan, ya. Kalau anda perlukan untuk sebulan, 1 bulan, boleh juga. Kalau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita boleh buatkan juga, ya, untuk PDF ini, ya. Tak kisahlah nak 3 tahun pun boleh, 10 tahun pun boleh, ya. Jadi kita boleh customizekan.
Dan software ini ataupun diary metafizik ini, ya, diary metafizik dalam bentuk PDF ini kita hantar dalam bentuk Telegram, ya, sebaiknya lah, ataupun boleh dalam bentuk WhatsApp. Cuma Telegram ni lebih sesuai untuk file yang besar sebab diary metafizik ini dia dalam 10 megabyte lebih kurang macam itulah, jadi dia besar filenya. Kalau boleh kita nak dia dalam bentuk email, kita emailkan dia supaya kalau anda telefon anda ada mengalami masalah kerana reset ke dan sebagainya, anda boleh dapatkan dalam email itu semula, ya. Jadi anda boleh beritahulah Telegram ataupun email ataupun WhatsApp pun boleh juga, ya. Okey, baiklah, untuk diary metafizik ni dia boleh dicetak sendiri, anda boleh cetak sendiri sebenarnya daripada PDF itu anda pergi ke print untuk cetak lah, ya. Ataupun dilihat dalam komputer dan handphone, ya. Jika anda tak nak dicetak, anda boleh tengok sendiri dalam handphone atau komputer, ya. Dan juga tidak dapat diubah tarikh, ya. Jadi maknanya dia satu cetakan, jadi dia tak dapatlah kita nak ubah apa-apa langsung, ya. Semuanya telah dikira ataupun telah ditetapkan dan kita buat dalam bentuk PDF, ya, dan cetakan. Jadi dia tak dapat ubah apa-apa. Dan juga untuk dari metafizik ini anda kena tahu dianya tiada maklumat kiraan jam, ya. Sebenarnya kita boleh buat kiraan jam tetapi dalam bentuk PDF, malahan dalam bentuk cetakan, oh Masya Allah dia punya tebalnya tu kiraan jam sebab satu hari tu ada 24 jam, ya. Kalau 30 hari tu dah berapa banyak masa ataupun cetakan yang kita kena buat. Jadi kita tak dapatlah nak buat kiraan jam, ya. Okey, itu untuk versi yang pertama, ya, dari metafizik. Versi kedua dalam bentuk software integrasi, dia dalam bentuk Microsoft Excel, ya. Dalam spreadsheet Excel, spreadsheet yang lain tu mungkin sukar untuk dibaca. Kami tidak dapat nak mengetahui keberkesanannya sebab kami hanya menggunakan Excel saja, ya. Mungkin spreadsheet Excel saja yang terbaik lah, ya. Jadi dia dalam bentuk soft copy saja. Dan tempoh kegunaannya boleh di-customize, ya. Anda nak sebulan ke, nak 3 bulan ke, nak setahun ke, nak 14 tahun ke, nak 20 tahun pun boleh. Dan ada kita menawarkan ianya unlimited. Maknanya tidak ada hadnya untuk kegunaan. Maknanya kita bagi individu yang memerlukan software ini tidak perlulah untuk melanggan setiap habis tempoh kegunaannya lah, ya. Jadi maknanya unlimited tu sampailah bila-bila, ya, sampailah akhir hayat anda, ya. Cuma apabila kalau ada updates, kami akan bagi secara percuma lah, ya, kepada mereka yang mendapatkan software integrasi ini dalam bentuk unlimited, ya. Okey. Dan juga dihantar ke dalam Telegram sebab dia punya file besar, sebaiknya lah. Dalam WhatsApp pun boleh kita hantar, cuma kita tak tahu kadang-kadang tu dia tak lepas, ya. Boleh juga di-emailkan, itu yang terbaik lah, ya, sebab kalau handphone anda ada masalah, anda boleh akses mula dalam bentuk email, ya. Dan juga Micro Excel ni anda boleh print ataupun cetak anda sendiri, ya. Anda boleh pergi ke bahagian print dan anda cetak, ya. Dan juga ia ni dilihat dalam komputer ataupun handphone, ya. Terpulang kepada anda macam mana anda nak gunakanlah. Tetapi dalam software integrasi ini boleh diubah tarikh dan juga jam, ya. Jadi maknanya kalau anda nak lihat pada tarikh 2 hari bulan contohnya, jadi anda key in 2 hari bulan. Kalau anda lihat sesuatu yang berlaku pada 16 hari bulan, maka anda key in 16 hari bulan. Anda boleh ubah tarikh, ya. Dan juga boleh pilih jam, ya. Jam pukul 3 pagi pun boleh anda key in, ya. Ataupun anda nak tengok apa yang terjadi pada pukul 9 pagi pun boleh anda key in, ya. Ataupun pukul 5 petang pun anda boleh key in juga. Anda boleh pilih tarikh dan juga jam tu, dia akan automatik dia akan keluar lah, ya. Okay, dan juga ianya ada kiraan jam, ya. Sebab itu kita amat mengalu-alukan penggunaan software integrasi ni sebenarnya ada kiraan jam lah, ya. Okey. Jadi sebab itu dianya lebih baik lagi, ya, software integrasi ni. Baiklah, kita akan terangkan apakah itu komponen-komponen utama dalam software integrasi. Sebenarnya cetakan ini adalah daripada software integrasi, tetapi jika anda mendapat diary metafizik, ini pun dia punya paparannya, ya.
komponennya sama saja ya. Sebab dia ni dicetak daripada software. Jadi maknanya dari metafizik ini anda boleh lihat komponen-komponen utamanya sama seperti software integrasi ya. Okey, cuma yalah orang kata software integrasi ini ada kiraan jam. Itu yang dia terbaik lah ya. Dan juga ada beberapa bahagian lagi dalam software integrasi ini yang ada kelebihan dia ya. Nanti kita tunjukkan apakah kelebihan dia lah ya. Okey. Baiklah, kita menerangkan tentang komponen utama. Baiklah. Yang pertama sekali nanti kita akan mendalami lebih mendalam lagi tentang komponen-komponen utama ini. Cuma di sini saya nak menerangkan dulu apakah itu komponen utama ya. Antaranya yang pertama adalah petak pola. Yang petak-petak ni dia macam nombor-nombor ni kita panggil dia pola ataupun pattern ya. Setiap pola atau pattern tu ada maksud dia ya. Tapi pada untuk sesi ini kita tak dapatlah nak menerangkan ke semua pola-pola di sini. Kita cuma hanya menjelaskan pola-pola yang berkaitan dengan bisnes, perniagaan dan pendapatan ya. Kalau pola-pola nak mengorat ke, nak makan ke, kita tak dapat nak menerangkan kat sini ya. Okay, jadi kita hanya tertumpu kepada menjana pendapatan saja ya. Arah mata angin pula, okay, arah mata angin ini di tengah ini, tengah ni ataupun arahnya barat laut, timur laut, tenggara, barat daya dan sebagainya lah. Ini arah mata angin lah ya. Jadi kita akan terangkan apa maksudnya. Kemudian status harian, ni di sini contoh dia pendapatan besar. Kitaran harian, ini kitaran hariannya 2. Sebenarnya kitaran harian ini didapat daripada kiraan petak pola ya. Di sini di tengah ini adalah nombor 2. Jadi maknanya kitaran hariannya adalah 2 sebenarnya. Okey, dan juga status kewangan, di sini contohnya adalah 6, duit terkumpul. Okey, sebenarnya dia datang daripada pola petak ini ya, di mana di bawah nombor 2 ini ada nombor 6. Nombor 6 ini adalah lokasi untuk status kewangan. Okey, baiklah. Jadi maknanya jumlah angka 6, maknanya kita kira berapa banyak jumlah angka 6 tu. 6 tu ada berapa banyak kali. Okey, kalau ada contoh di sini ada 3 kali. Sebab tu dia warnakan merah ya. Dia warnakan merah nombor 6 itu ada 3 kali ya. Dan juga jumlah angka 8 ada 2 kali ya. Kalau dilihat di sini ada 8 dalam pola petak tu. Jadi maknanya ada 2 kali. Dan tengah mata angin pula ada di sini, ada tengah mata anginnya lah, tengah arah mata angin ya. Arah tengah mata angin ini adalah nombor 6 pada contoh ini. Kemudian kita tengok pola 456, 636, 966 ada di bawah ini. Di sini contohnya adalah 456 dunia kewangan. Nanti kita akan terangkan ya. Dan juga akhir sekali ada energinya. Cuma ada 4 energi yang kita pilih, iaitu vacuum star, future star, great financial dan blocking star. Jadi keempat-empat fenomena ini ataupun star ini kita pilih kerana dianya amat berkait dengan jual beli, urus niaga, jualan dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya kita akan bertukar dia punya format dia. Sebelum ni kita ada ailing star lah, imaginative star dan sebagainya. Mungkin lepas ini kita tak ada lah dia punya star ini ya. Terpulang kepada macam mana kita nak buat selepas ini ya. Okey, baiklah, kita akan menerangkan komponen-komponen utama ya. Komponen utama yang pertama adalah pola petak ataupun petak pola ya. Dia punya pattern dia. Jadi di sini untuk 13 hari bulan Wednesday ataupun Rabu untuk tarikh lahir saya lah ya. Kita ambil contoh di sini. Ini ada kiraan dia. Macam mana nak mengira? Itu nanti kita dalam sesi yang lain ya. Di sini kita nak paparkan saja kiraan dia secara automatik ya. Jadi petak pola ni sebenarnya adalah tentang jenis pasaran. Okey. Jadi untuk anda lebih detail lagi tentang pola-pola ini, rujuk kepada video jenis pasaran. Jadi anda kena dapatkanlah video jenis pasaran ya. Untuk apa petak pola ini adalah untuk jualan. Ya, untuk jualan ini sebagai untuk membuat jualan ataupun sales ataupun promosi ataupun marketing ya. Iaitu dengan siapa ataupun orang yang boleh dijadikan sebagai prospek. Okey. Jadi maknanya daripada pola ini anda tahu siapakah prospek yang anda temui pada 13 hari bulan
Oktober contohnya 2021 ini adalah Rabu ni, apakah pola-polanya. Baiklah, kita bagi secara amnya untuk anda dapatkan lebih detail lagi, dapatkan video jenis pasarannya, anda lihat kat sana. Secara amnya ini adalah pola-pola dia, di mana kita bagi contoh ataupun dia punya keterangan dia, pola 42, 24, 452, 254, 462, 264 adalah tentang pendidikan, ya, iaitu maksudnya anda boleh berjumpa dengan orang-orang yang berkaitan dengan dunia pendidikan, ya. Contohnya seperti guru, pensyarah, kaki tangan sekolah dan seumpamanya lah, ya. Untuk anda lebih detail lagi, pergi kepada video jenis pasaran, ya. Di sini cuma hanya secara am saja kita beritahu, ya. Jadi contohnya anda boleh lihat kepada 13 bulan ni, di sini ada nombor 4, ya, 4 di sini, 6 dan 2. Jadi 462 ni adalah tentang pendidikan, ya, 462. Jadi pada 13 hari bulan Oktober ni 2021 contohnya, anda boleh berhubungi sesiapa yang dalam dunia pendidikan yang anda kenal untuk anda buat prospecting, ya, untuk anda closing sales dan sebagainya lah, ya, untuk follow up bisnes, jualan ataupun promosi kepada golongan-golongan pendidikan. Itu contohnya, ya. Kemudian 456 ini kewangan, contohnya sebagai pegawai bank, ya. Kalau kita lihat di sini ada 654, ya. 654 di sini, 654, dia ada 654 dalam senarai ini adalah tentang kewangan. Mana anda boleh berjumpa pada 13 bulan ni, contohnya 13 bulan Oktober 2021 ni, anda boleh jumpa dengan pegawai bank, ya, untuk anda buat jualan. Tak tahulah anda nak jual kopi ke, nak jual vitamin ke dan sebagainya lah, ya, atau anda nak jual insurans dan sebagainya, pergi kepada pegawai bank pada hari tersebut, ya. Seterusnya adalah nombor 954 ataupun 459 di sini. 459 ini, 945 yang tertera di skrin anda ini adalah tentang kesihatan, ya. Contohnya doktor, jururawat, terapis dan seumpamanya, ya. Okey, seterusnya petak pola ini jenis pasaran 573 dan sebagainya dan seterusnya, iaitu orang berkaitan dengan VIP, ya. Ataupun pola 999 ataupun 955, ya. Contoh di sini pada 13 hari bulan ini ada 955, ya. 955 ni tentang hartanah ataupun perladangan, ya. Jadi maknanya dia berkaitan dengan yang berkaitan dengan kemaju perumahan ataupun seumpamanya yang terlibat dengan hartanah itu ataupun dengan perladangan, anda boleh membuat closing, ya, prospecting dan sebagainya. Dan seterusnya pola 494 dan mengikut senarainya, okey. Jadi contohnya pada 13 hari bulan ini di depan skrin anda ni 9455. Di sini saya tunjukkan, ya. 9455, okey, 9455 ini ada dalam senarai, ya. 9455 ni, ya, anda boleh lihat di sini senarainya. 9455 ni adalah tentang 3 perkara, iaitu tentang makanan ataupun masakan. Mereka yang terlibat dengan makanan, anda boleh hubungi mereka. Ataupun terlibat dengan perladangan, pertanian, penternakan, perikanan, ya. Jadi maknanya mereka dalam golongan yang tersebut, dan juga berkaitan dengan fabrik, tekstil dan fashion, ya, yang berkaitan dengan baju dan pakaian dan seumpamanya, ya. Dan juga seterusnya untuk pola 36 adalah tentang kewangan juga, ya, pelaburan, ya. Biasanya berkaitan dengan kewangan yang bersifat kepada pelaburan. Contohnya koperasi, insurans, unit trust, boleh juga perbankan, ya. Okey, dan juga pola 18, di sini dalam skrin anda depan anda ni ada 18 di sini. Okey, 18 ini tentang travel agency, ya, dan juga pihak logistik, ya. Anda boleh hubungi mereka, ya, untuk buat sales ataupun prospecting ataupun closing sales, ya. Dan seterusnya nombor 595 dan senarainya iaitu tentang pasukan beruniform, ya. Penguasaan, pertahanan, keselamatan, ya, iaitu tentang tentera, polis, JPJ, custom, ya. Kalau mereka ini sibuk, iaitu mereka bekerja, anda boleh hubungi keluarga mereka, ya. Jadi maksudnya tidak semestinya pasukan beruniform itu sendiri, tetapi keluarga pasukan beruniform sebenarnya. Anda boleh lihat dalam video
jenis pasaran untuk lebih detail lagi. Okay, contoh di sini ada nombor 595. 595 ni 595 ada di sini senarai ini. Okey, jadi ini tentang pasukan beruniform ya. Okey, dan juga adanya deret 16 ataupun deret 156 ataupun deret 1 atau deret 6. Okey, contohnya di sini ya. Ini 156 ni. Kemudian dia berderet. Sebenarnya dia 55156. Ini deret 156 ya. Kalau dia contohnya 1111, ini deret 1 ya. Kalau dia 66666 contohnya, itu deret 6. Okey. Ataupun deretnya 16 ya. Contohnya 1616 dan sebagainya. Itu semua itu adalah tentang pasukan beruniform juga, dan juga dia tentang pengangkutan serta logistik ya. Jadi antara dua ni lah ya, antara dua ni yang pengangkutan logistik ni seperti pemandu lori ataupun pemandu bas, berkaitan dengan sesen minyak dan seumpamanya ya. Itu kita beritahu tentang jenis pasaran. Jadi anda boleh pilih jenis pasaran apa yang sesuai untuk anda hubungi pada 13 hari bulan Wednesday itu ya. Okey, kemudian komponen utamanya adalah arah mata angin. Okey, arah mata angin ini sebenarnya arah daripada rumah ya, tetapi kita boleh gunakan juga untuk arah daripada kedai ataupun pejabat ya. Kalau anda kedai, ada kedai lah. Kalau anda ada pejabat, pejabatlah ya. Jadi maknanya petak tengah ini adalah di mana rumah anda ataupun kedai atau pejabat anda ya. Petak tengah ni ya, yang mana bagi contohnya 13 hari bulan ini ada nombor 6 ya. Jadi dia tengah ya. Jadi maknanya tengah ini, nombor 6 ini adalah tentang rumah ataupun kedai atau pejabat anda ya. Okey, untuk gunakan arah-arah ini kita gunakan Google Maps ya. Untuk lebih detail lagi, rujuk kepada video arah mata angin ya. Kita ada video tentang arah mata angin juga untuk menerangkan kepada anda apakah penggunaan arah mata angin. Okey, tetapi secara amnya untuk mencari arah kejayaan, contohnya arah 6, arah 7 dan 9 ya. Jadi mana kita cari 6, 7 dan 9 dan kita perbanyakkan di arah di sana. Okey, sebaiknya elakkan kerap ke arah nombor 5 dan 8. Maknanya kalau pada hari tersebut ada nombor 5 atau nombor 8, anda kurangkanlah ya. Boleh kalau orang daripada arah nombor 5 atau nombor 8 tu yang membuat panggilan kepada anda boleh jawab sebenarnya, boleh je. Cuma anda mungkin tangguhkan kepada hari yang lain dan sebagainya lah, kerana ianya ada tekanan ataupun halangan ya. Okay, contohnya dalam Google Map ni ya. Okey, jadi mana kita tengok, kita buka Google Map dan juga kita tengok bandingkan dengan arah ya. Jadi arah yang bagus untuk saya 13 hari bulan ini Oktober 2021, arahnya di tengah ya, tengah iaitu di contohnya lah rumah saya di Setia Alam. Maknanya di seluruh Setia Alam ni arah yang bagus. Kemudian arah yang bagusnya 7 iaitu tenggara. Tenggara ni maknanya daripada Setia Alam pergi ke Seksyen 7 Shah Alam ataupun Seksyen 15 Shah Alam ya. Okey. Kemudian saya pergi ke arah Barat Daya, nombor 6, Barat Daya. Barat Daya ni Kampung Rantau Panjang ataupun Ion Big Group. Okey, dia nak pergi ke arah Rantau Panjang Kelang sanalah. Okey, jadi maknanya itu dia punya arahnya, ataupun arah nombor 9 di W ni. W ni adalah west ya. West tu maknanya kita pergi ke barat. Di sini adalah contohnya Aman Perdana. Jadi saya boleh pilih lah di mana arahnya. Arah west ke, arah barat daya ke, arah tenggara ke, ataupun di tengah-tengah. Ya, di banyak arah. Cuma saya kena berhati-hatilah ya untuk membuat jualan ataupun membuat closing sale itu ke arah nombor 8. Ya, nombor 8 ni di east ya. E ni east ya. East ni contohnya pergi ke Taman Botani Negara Shah Alam contohnya ya. Okey. Mungkin saya kena mungkin kita tangguhkan pada hari-hari lain ya untuk lebih manfaat lagi kepada arah itu ya. Jadi maknanya ini arah harian. Untuk esoknya dan lusa dan sebagainya dan tulat arahnya berbeza-beza ya mengikut kiraan petak pola petak ya. Okey, jika di petak tengah, maka di rumah atau di kedai ataupun pejabat. Jadi maknanya kalau 6 atau 7 atau 9 itu di tengah, macam contohnya 13 bulan ini, di tengah-tengah ni 6. Maknanya di rumah sajalah ya.
Biasanya di rumah ini kita boleh gunakan untuk kalau anda work from home lah ya. Kalau anda seorang jurujual ataupun marketing yang freelance, anda boleh buat di rumah saja ya. Anda boleh calling kawasan sekeliling ataupun dalam kawasan daerah yang anda tinggal sekarang ini, ataupun anda boleh calling ke mana-mana saja ya daripada rumah ya. Okay, itu untuk arah nombor 6, 7 atau 9. Tapi kalau tengah-tengahnya arah nombor 5 dan 8, macam mana ya? Kena keluar rumah lah ya. Pergilah telefon customer dekat McDonald ke, dekat Starbucks ke, boleh je ya. Tapi jangan berada di rumah. Itu contohnya ya. Okey, baiklah, seterusnya komponen utama ni adalah status harian. Okey, status harian ini kita akan lihat kepada status harian untuk mengenali potensi dan tahap untung rugi. Untung ataupun rugi ya. Ini kita buat kiraan dan dia berdasarkan kepada mata kiraan. Kita ada kiraan di sini ya. Jadi turutannya adalah sebegini. Risiko besar yang paling besar, kemudian turutan yang seterusnya risiko, normal, sederhana, pendapatan dan pendapatan besar. Maksudnya apabila adanya status harian ini pendapatan besar, maknanya ianya memungkinkan berpotensi untuk kita mendapat pendapatan yang besar ya. Contohnya pada 13 hari bulan Oktober 2021 ini status harian ini adalah pendapatan besar. Jadi maknanya 13 hari bulan ini saya nak lebih bekerja keras lah ya, kerana pendapatan besar ya. Kalau risiko besar tu maknanya ada kemungkinan tidak dapat nak close sale, tak dapat nak buat prospecting ataupun rugi apabila kita masuk dalam pasaran saham ataupun pasaran forex dan sebagainya lah ya. Maknanya risiko besar. Maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 turutannya. Biasanya kita ambil lah pendapatan ataupun pendapatan besar ya. Tapi kalau anda nak pilih normal dan sederhana tu terpulang kepada anda mengikut cita rasa yang anda inginkan lah ya. Okey, tapi kalau boleh elakkanlah risiko besar dan risiko ni ya. Sama ada risiko besar ataupun risiko ini, ada dua-dua perkara ini dia membuat atau membawa risiko kepada apa yang anda buat, jual beli, urusan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya komponen utama adalah kitaran harian. Kitaran harian ni adalah kitaran pada hari atau jam tersebut ya. Setiap hari dia ada kitaran dia ataupun setiap jam tu ada kitaran dia. Kitaran yang baik adalah 2, 3, 6 dan 9 ya. Pada contoh 13 bulan Oktober 2021 ini kitaran harian 2. 2 maknanya baiklah ya. Sebaiknya diperbanyakkan aktiviti. Maknanya kalau kita buat jualan ya, kalau kita buat promosi, kita perbanyakkan ya. Kita upload dalam FB, dalam IG dan sebagainya ya. Kita buat promosi. Dan juga kita buat calling untuk customer, untuk prospecting, kita close sale ya, ataupun kita buat urusan forex ataupun saham dan sebagainya lah. Tetapi kitaran kurang baik adalah 1, 4 dan 7. Jadi maknanya kalau kitaran harian ini keluar 1, 4 dan 7, iaitu dia ni adalah tentang berkaitan dengan duit keluar. Jadi maknanya adanya perbelanjaan yang tak disangka-sangka ataupun mungkin kerugian. Jadi maknanya kita kena berhati-hati pada hari tersebut lah ya. Dan kitaran yang tidak bagus adalah kitaran nombor 5 dan kitaran nombor 8. Jadi sebaiknya dielakkan jika boleh ya. Jadi maknanya kalau anda pada hari tersebut adanya kitaran harian untuk contohnya di 45 atau 8, mungkin anda boleh berehat ke ataupun anda boleh tangguhkan kepada hari lain sebab kadang-kadang tu hari tu dia berubah-ubah ya setiap hari ya. Okey, jadi maknanya mungkin anda boleh gunakan waktu yang ataupun hari yang 5 dan 8 ini untuk buat benda-benda lain ya, untuk buat urusan-urusan rumah dan sebagainya ya. Okey, jadi maknanya jika boleh untuk close sales ataupun jual beli forex saham itu kita tak galakkan lah ya. Okey. Tapi kalau anda nak juga kitaran ini tak bagus 5 atau 8, boleh ya, anda kena dapatkan software integrasi kerana software integrasi ini ada maklumat jam. Maknanya katakanlah pada satu hari itu contohnya lah 13 hari bulan Oktober 2021 ni, katakanlah kitaran hari anda 5. Anda nak jual beli juga ya, saham ke forex ke nak jual beli juga.
boleh, tapi anda dapatkan software integrasi kerana dia ada memberitahu jam berapa yang sesuai untuk anda buatnya. Kerana di sini adalah tentang harian. Jadi maknanya dia tentang satu hari punya cerita ya. Jadi mana kalau anda nak lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi, kita kena tengok kiraan jam pula ya. Jadi sebab tu kita sangat mengalu-alukan orang mengambil software integrasi ya. Okey, seterusnya komponen utama adalah status kewangan. Status kewangan ni adalah keupayaan untuk menjana ataupun menyimpan wang pada hari, kitaran hari lah, ataupun jam, kitaran jam lah tersebut ya. Contohnya kalau dapat 6, akan keluar di sini duit terkumpul. Okey, jadi maknanya 6 ni duit terkumpul, maknanya ada keuntungan-keuntungan boleh berlaku dan juga boleh berlakunya simpanan ya. Tapi kalau keluarnya status kewangan 3, dianya tentang duit keluar. Jadi maknanya ada perbelanjaan yang anda akan uruskan, dia boleh juga jadi kerugian. Jadi itu mengikut risiko tertentulah ya. Ataupun jika anda keluar status kewangan yang 9 ini adalah tentang duit jadi barang, membeli barang memungkinkan duit jadi kurang ya. Jadi contohnya pada hari status kewangan 9 ini mungkin anda beli stok ya, anda beli peralatan dan sebagainya, dia akan menjadikan duit anda lebih kurang lah ya. Okey. Jadi maknanya anda boleh menggunakan sebagai satu cara untuk membuat perbelanjaan ya. Di mana pada hari mana yang anda boleh simpan, pada mana hari mana yang anda boleh beli barang dan seumpamanya. Ini satu kaedah yang boleh digunakan ya. Tentang juga apabila anda nak buat sale ataupun nak buat marketing ataupun anda nak buat trade forex dan saham, tentunya memilih duit terkumpul ya. Kerana duit terkumpul ni boleh menjana keuntungan ataupun boleh membolehkan anda buat simpanan ya. 9 ataupun duit jadi barang ni boleh juga ya. Kerana dianya masih lagi 50-50 yang baik. Jadi maknanya dia masih lagi ada kriteria yang bagus untuk membuat jualan ataupun membuat trade forex dan saham sebagainya ya. Baiklah, komponen utama seterusnya adalah jumlah angka 6. Jumlah angka 6 ini sengaja kita cipta kerana jika ada lebih banyak angka 6 dalam peta ataupun peta pola anda ni, ianya lebih baik untuk lebih keuntungan. Jadi contohnya, sebenarnya nombor 6 ialah tentang rezeki ya. Pada kita, penomboran ini 6 adalah tentang rezeki. Maknanya nombor 6 ni adalah tentang keuntungan ataupun simpanan dan sebagainya lah ya. Jadi maknanya kita pergiatkan promosi ataupun jualan ataupun kita jual beli trade forex dan saham. Okey, maknanya kalau ada 3 kali dan lebih, kalau ada banyak lagi baguslah ya. Lebih banyak lebih bagus untuk anda membuat lebih keuntungan lah ya, pergiatkan promosi dan jualan lah ya. Sebab ada hari-hari tertentu jumlah angka 6 adalah kosong ya, tidak ada apa-apa ya. Jadi pada hari tersebut adalah hari yang kita kena elakkan membuat jual beli, seperti mana contohnya kita membuat jual beli saham ataupun forex ya. Kalau anda nak promote ataupun nak prospecting tidak mengapa. Tetapi kalau anda nak closing sales, kena pilihlah hari yang lebih banyak angka 6 lebih baik ya. Kalau anda punya sales tu mungkin nak mendapatkan seseorang menjadi customer anda dengan membayar dalam RM20,000 contohnya, kena pilihlah banyak angka 6 ya. Kalau anda nak kalau ada satu angka 6 pun boleh juga anda nak close sales ya. Mungkin anda dapat sikit saja ya. Jadi maknanya ia satu teori ataupun satu panduan untuk kita membuat macam apa dikatakan sebagai keuntungan yang lebih pada hari yang ada nombor 6 yang banyak lah ya. Okay. Jadi untuk orang yang trade forex ataupun saham ini, apabila banyak angka 6 ni, tentulah mereka boleh banyak masukkan modal mereka, menggunakan lebih banyak modal untuk membuat jual beli. Seterusnya, komponen utama adalah jumlah angka 8 ya. Kami memasukkan jumlah angka 8 ini kerana 8 ini dikatakan sebagai tekanan ya. Jadi lagi banyak lagi tertekan. Okey, jadi maknanya jumlah angka 8 contohnya pada 13 hari bulan Wednesday 13 bulan Oktober 2021 ini
ada 2 kali. Jadi maknanya ada tekanan lah ya. Kadang-kadang tu ada 4 kali, kadang ada 6 kali pun ada ya. Jadi maknanya banyak tekanan ya. Jadi tekanan ini akan menyebabkan kita mengganggu emosi kita, mengganggu perasaan kita ya. Jadi sebenarnya kita kena uruskan tekanan itu dengan baik ataupun dengan tabah, kawal emosi, kawal percakapan kita. Dan tentunya kita kurangkan risiko besar ya, nak trade forex, nak saham ni lah emosi terganggu kan. Jadi maknanya kita tangguhkan dulu kita punya perniagaan itu ya, ataupun jual beli tersebut ya. Jadi itu maknanya kena beringatlah apabila jumlah ke-8 ini ada 2 atau 3 atau 4 kali itu akan lebih banyak, akan lebih tertekan. Tetapi kalau jumlah ke-8-nya setakat 1, setakat 0 pun ada ya, 0 pun ada. Boleh sajalah anda boleh gunakan untuk buat jualan dan sebagainya ya. Dia bergantung kepada diri anda, bagaimana anda menguruskan tekanan tu ya. Dan seterusnya komponen utama adalah tengah mata angin. Tengah mata angin ni sengaja kami buat kerana apabila tengah mata angin sebenarnya dia berlaku dalam rumah anda ataupun dalam pejabat ataupun kedai anda. Okey. Dan juga ia berlaku untuk dalam daerah yang anda tinggal sekarang okey. Sebab fenomena ini berlaku dalam rumah ataupun kedai untuk dimaksimalkan bila mana apabila 6 tu sumber rezeki. Contohnya pada 13 hari bulan ini saya ada tengah mata angin 6 sumber rezeki, 7 networking, 9 sukses. Maknanya daripada rumah sendiri anda dah boleh menjana kewangan, menjana network, menjana kejayaan ya, daripada rumah saja ya. Mungkin anda bangun tidur dengan pakai baju t-shirt, dengan pakai kain pelikat pun anda boleh calling customer okay, untuk dapatkan rezeki dan sebagainya lah. Maknanya tak perlulah anda nak berkemas-kemas nak pergi ke pejabat dan sebagainya, daripada rumah sendiri pun boleh. Ataupun kalau anda nak buat dalam pejabat dan kedai pun boleh juga ya. Dan juga kurangkan risiko bila mana 5 ataupun 8 ya. Apabila tengah mata angin ni 5 atau 8, maknanya kalau boleh jangan membuat sesuatu perniagaan itu, sesuatu prospecting itu dalam rumah ya, ataupun dalam pejabat atau kedai. Anda kena buat di luar rumah. Tapi untuk kita ni lebih berkesan kalau anda buat di luar daerah ya. Jadi maknanya kalau anda berada di Meru ini, Pekan Meru ni daerahnya Kelang. Maknanya anda kena keluar daripada daerah Kelang ya. Kalau dia berada dalam tengah mata angin 5 atau 8 ya. Maknanya anda keluar daripada tengah mata angin daripada Kelang ini, anda pergilah daerah Shah Alam ke, daerah Hulu Langat ke dan sebagainya ya. Okey. Jadi sebenarnya kita dapati ada individu yang menggunakan kaedah tengah mata angin ini ya untuk mendapatkan jualan yang baik. Cuma dia call daripada rumah saja ya. Jadi maknanya sesuai untuk si rumah sebenarnya ya. Si rumah ni yalah mereka sibuk berada menjaga rumah tangga, tak perlulah mereka ni nak keluar MLM berniaga lewat malam dan sebagainya ya. Mereka boleh call daripada rumah saja ya. Baiklah, kita sampai waktu untuk rehat. Kita berehat dulu untuk sekurangnya 5 minit. Baiklah, kita berehat dan kita berjumpa lagi selepas ini ya. Okey, baiklah. Kita sambung sesi kita iaitu tentang kegunaan daring metafizik dan juga software integrasi ya. Okey. Jadi kita sambung seterusnya untuk kita menghabiskan sesi ini untuk kita melihat apakah lagi tentang komponen-komponen dalam daring metafizik dan juga software integrasi ya. Okey, jadi sebelum ini kita dah terangkan bahawa daring metafizik ini digunakan, tujuan utama adalah untuk kita memilih hari yang bagus, hari yang baik untuk kita membuat jualan ya. Sama ada anda buat sales, anda buat marketing ya, anda buat apa sajalah bisnes, dan juga termasuk juga kalau anda buat trade forex ataupun saham dan sebagainya ya. Jadi untuk memilih hari yang bagus. Okey, seterusnya kita lihat kepada komponen utama yang seterusnya, iaitu komponen utama ni ada 3, iaitu pola 456 ataupun 636 ataupun 966. Jadi di bahagian di paparan skrin anda ni, di bahagian bawah sekali ini yang saya tandakan dengan warna coklat ni. Okey.
kadang-kadang dia keluar 456 ini satu saja. Kadang-kadang dia keluar 456, 636 pun keluar juga. Ada kalanya dia tiga sekali dia keluar. Okey. Ada kalanya tak ada langsung pola ni keluar. Jadi maknanya dia menunjukkan bahawa sebenarnya tentang apa yang berlaku kepada tiga perkara ini. Sebenarnya kalau anda lihat kepada pola, petak pola, ada nombor 456 di sini. 4, 5, 6. Ya. Kalau anda lihat semula, 4, 5, 6. Jadi kat sinilah kita paparkan 4, 5, 6 ini. Ya. Kerana kita nak highlight kepada anda tujuan ataupun maksud yang tertera untuk kegunaan menjana pendapatan kita. Ya. Sebenarnya pola 456 atau 636 atau 966 ni ada pada petak pola kita. Ya. Tapi untuk memudahkan anda minat kembali, ya, kita highlight semula dalam bentuk yang lebih kita keluarkan dalam bentuk penjelasan di bawah ni. Ya. Okey. Jadi dia mengetahui potensi kewangan pada hari ataupun jam tersebutnya. Contohnya pada 13 hari bulan ini adanya 456 iaitu dunia kewangan. Okey, jadi maknanya apa maksud 456 ni tentang kewangan? Ialah untuk transaksi melibatkan kewangan ataupun perbankan, ya. Maknanya kalau anda ada transaksi yang membolehkan anda untuk transfer duit, ya, untuk anda untuk online payment dan sebagainya lah yang melibatkan kewangan ataupun perbankan, maka anda boleh gunakan bila ada pola 456 itulah. Manakala kalau pola 696 ni ataupun 966 ni lah perniagaan, ya, untuk transaksi perniagaan jual beli. Maknanya kalau anda ada nak close sale, sesuai lah tu. Mana kemungkinan besar apabila anda prospecting customer itu, anda nak close sale tu, ada dia punya peluang untuk anda mendapat sale itu, ya. Sebab ni transaksi perniagaan, dia anda menjual, customer ataupun prospek tu membeli, ya. Jadi maknanya ada transaksi perniagaan kat situ, ya. Okey, jadi maknanya contohnya kalau anda buat trade forex ataupun trade saham, sesuailah, maknanya ada jual beli yang berlaku pada hari ataupun jam tersebut, ya. Okey, untuk pola 636 pula, kalau muncullah pada hari tersebut ataupun jam tersebut, ianya adalah tentang pelaburan, iaitu untuk mencari pelabur. Apa maksud pelabur ni? Adalah funder atau investor, ya. Mungkin anda bukanlah capital venture dan sebagainya, tapi anda seorang yang menjual produk, ya. Jadi maknanya anda mencari pelabur. Jadi maknanya untuk mencari customer, ya. Mungkin customer ataupun prospek anda nak beli package yang besar, ya, package untuk menjadi agent, ya, untuk menjadi ahli, yang mana mereka melaburkan wang mereka itu dalam produk anda. Jadi anda boleh untuk mendapatkan dikatakan sebagai funder atau investor lah kepada jualan anda itu. Ataupun jika anda untuk forex dan saham adalah untuk anda mencari pelabur juga, ya. Sebab apabila saham dan forex ini ada pelabur-pelabur yang lain akan bersama dengan anda dalam membuat jualan dan sebagainya, ya. Okey. Jadi untuk komponen utama untuk forex dan saham, ya, untuk forex dan saham, pola 456, 636, 966 ni, kalau ada ketiga-tiganya lebih baik untungnya, maknanya risiko ataupun akan menjadi lebih kurang, akan jadi kurang, ya, dan juga anda menjana pendapatan tu lebih banyak lagi, ya. Kalau ada salah satu, untungnya berkurangan lah. Kalau tiada satu pun polanya keluar, maka anda kena berhati-hati tentang risiko modal anda ataupun margin anda, ya. Okey, ini untuk forex atau saham lah, ya. Ya, kadang-kadang tu kita main forex dan saham ni banyak kepada permainan emosi, kan. Jadi maknanya kita gunakan dari metafizik ni untuk kita mengatasi ataupun melawan emosi-emosi yang apa ni mungkin mengganggu kita punya keputusan kita tak jual atau beli forex atau saham ni, ya. Walau macam mana pun, pola 456, 636, 966 ataupun 696 ni boleh digunakan untuk apa jua perniagaan, ya. Dan seterusnya, fenomena energi yang berlaku pada hari ataupun pada jam tersebut, kita ada 4 sahaja yang kita highlight, ya. Macam contohnya pola 456, 636,
966 tadi kita highlightkan di sini. Di sini juga kita highlightkan juga ya. Di mana bila adanya keluar perkataan vacuum star, maka ianya adalah satu risiko ya. Maknanya contohnya saya pada 13 hari bulan ini, okey, adanya keluar vacuum star, kekayaan mudah habis. Maknanya vacuum star sebenarnya fenomena duit disedut. Ya, duit disedut. Maknanya kalau kita ada modal, kita keluar modal tu disedut. Ya, mana disedut tu maknanya kerugian, kegagalan ya. Jadi maknanya vacuum star ni kemungkinan besar adalah sesuatu perbelanjaan yang kita kena keluar yang tak disangka-sangka pula tu, ataupun satu kerugian yang boleh berlaku ya. Jadi maknanya kita kena membuat risiko yang terbaik lah ya. Okay, jadi maknanya kita buat pengurusan risiko yang terbaik pada hari tersebut. Tapi kalau anda nak juga buat, boleh. Ini adalah kitaran harian. Anda boleh tengok kepada kitaran jam. Ada jam yang tertentu tidak ada vacuum star. Jadi anda boleh gunakan jam yang tertentu itu untuk membuat jual beli dan sebagainya. Okey, jadi maknanya vacuum star ini untuk trade dalam forex dan saham mungkin tidak boleh ataupun kita tak galakkan anda untuk membuat penjualan ya. Okey. Tapi kalau untuk sale macam mana pula? Sale untuk produk ni ialah kadang-kadang tu kita mungkin kerugian dari segi margin kita kita dapat kurang dan sebagainya. Okey, tapi yang terbaiknya adalah virtual star ya. Contoh di sini adalah virtual star. Di paparan skrin anda ini, virtual star ni sumber kekayaan. Okey, maknanya virtual star ni adalah sesuatu mana kekayaan anda itu berlipat ganda ya. Okey, tetapi apabila munculnya dua-dua perkataan ini, vacuum star dengan virtual star, yang mana satu ni? Okay, sebenarnya virtual star ni tentang duit masuk. Duit masuk yang banyak lah ya, virtual star. Vacuum star tentang duit keluar. Jadi maknanya kalau boleh lah ya, ada virtual star sahaja, maknanya duit masuk saja ya. Tak ada vacuum star, duit tak keluar ya. Jadi itu kita punya penjelasannya ya, kalau ada vacuum star dan virtual star ya. Okey, jadi maknanya apabila virtual star ni ada kemungkinan kita dapat penjualan ataupun kita punya jual beli itu yang berganda-ganda ya. Maknanya kita kalau boleh jual dalam bentuk yang lebih banyak ya. Dalam bentuk kuantiti yang banyak, dalam bentuk pukal dan sebagainya, dalam bentuk package ya, untuk orang membeli dan sebagainya ya. Okey, dan kemudian grade financial ni adalah tentang sumber pembiayaan atau pembayaran ya. Kalau ada keluar perkataan grade financial pada harian ataupun jam, anda boleh gunakannya untuk mendapatkan pembiayaan ataupun pelaburan ya. Contohnya anda nak jual produk anda, nak dapatkan orang menjadi agent ataupun stokis anda, anda boleh buatlah ketika grade financial ni. Maknanya orang itu akan mungkin berpotensi untuk membiayai perniagaan anda tu ya. Okey. Kemudian ada satu risiko lagi tentang blocking star ya. Blocking star ni adalah tentang terhalang ya. Sebaiknya jika ada blocking star pada waktu ataupun hari tertentu tu, anda kalau boleh elakkanlah ya. Jikanya berlaku blocking star, dia mungkin ada halangan-halangan tertentu lah ya yang kita tak dapat nak pastikan, tapi ianya mungkin berbentuk halangan yang menggagalkan jugalah perniagaan anda ataupun urus niaga trade forex anda semua ya. Jadi kena berhati-hati apabila ada vacuum star dan blocking star ya. Tapi kalau ada virtual star dan grade financial, anda boleh bersemangatlah untuk membuat jualan. Okey, baiklah, untuk trade forex dan saham juga, ini memang digunakan dari metafizik ini dan software integrasi ini digunakan oleh orang-orang yang buat urusan jual beli ya, saham dan forex sebagainya. Berhati-hati ya, berhati-hati bila mana status harian adalah rugi besar ataupun rugi ya, mana risiko tu adalah tinggi, risiko besar ataupun risiko ya, itu adalah kena berhati-hati lah. Kemudian kitaran harian ni kena berhati-hati 1, 4, 5, 7 dan 8. Kena hati-hati ya. Status kewangan 3. Kena berhati-hati juga ya. Status kewangan 3 di sini, 3 ni duit keluar jadi mana kena hati-hati. Jumlah angka 6 kosong, tidak ada langsung angka kosong, angka 6 itu mana kosong tidak ada, mana kena hati-hati. Jumlah angka 8 yang banyak.
Jadi angka 8 ni biasanya tentang tekanan. Jadi kalau banyak sangat angka 8, dia adanya tekanan satu hari atau satu jam itu menyebabkan anda tak dapat nak berfikir dengan baik lah untuk buat keputusan ya. Ataupun tengah mata angin 5 atau 8. Kena berhati-hati jika anda seorang pemain forex ataupun pembeli saham lah ya. Dan juga apabila ada vacuum star, ini tentang kerugian, dan juga blocking star tentang terhalang ya. Jadi ini untuk yang mereka gunakan dari metafizik mahupun software integrasi ini, berhati-hati nah bila mana ada perkara-perkara yang sebegini ya. Jadi yang maknanya anda gunakanlah pengalaman anda dan juga technical analysis, fundamental analysis anda gunakan. Boleh juga anda gunakan moving average chart dan sebagainya, tapi rujuk dah juga kepada software integrasi ini untuk anda membuat keputusan yang terakhirnya, untuk anda buat keputusan sama ada nak teruskan pembelian ataupun nak jual balik forex atau saham anda ya. Kita gunakan ini sebagai complementary ataupun membantu kepada anda punya analisis anda ya. Okey, jadi maknanya kesimpulan daripada kita ceritakan tadi komponen-komponen yang ada dalam dari metafizik ataupun software integrasi, maka pada 13 hari Rabu Oktober 2021, okey, contohnya di sini dia tunjuk 13 hari bulan Wednesday Rabu Oktober 2021. Okey, jadi maknanya kalau kita lihat kepada pola-polanya, status hariannya, status kewangannya ya, polanya dan sebagainya, maka kita boleh buat sales, jualan dan close sales. Kita boleh buat ya. Walaupun di situ ada vacuum star, tak apalah, kita kena kawal lah duit keluarnya. Janji ada vacuum star, duit banyak masuk kan. Okey. Dan juga kita boleh buat pembelian forex dan trade juga nak ya. Okey, jadi maknanya tapi apabila ada vacuum star ni, kita kena kurangkan sedikit kita kegunaan margin kita ya. Kita kena hati-hati ya. Okey, jadi maknanya di sini ada, namun berhati-hati sebab ada vacuum star ya. Jadi maknanya tidak begitu banyak lah, walaupun di sini dikatakan sebagai pendapatan besar, tapi kita tak buatlah margin yang banyak sekali untuk kita keluarkan. Mungkin kita buat secara berperingkat, sikit-sikit dan sebagainya lah. Okay. Tapi kesimpulannya pada 13 Rabu Oktober 2021 ni kita boleh buat sale ya. Kerana adanya status-status yang baik lah untuk kita membuat jualan dan close sale ya. Okey, baiklah. Sekarang ni kita tengok kepada kandungan software integrasi pula ya. Okey, beza dari metafizik dan software integrasi. Ada dua komponennya. Komponen pertama, kiraan jam. Dari metafizik tidak ada kiraan jam, tetapi software integrasi ada. Kiraan arah khusus dari metafizik tidak ada, tapi software integrasinya ada ya. Sebab kiraan arah khusus ni dia mengikut jam ya. Sebab tu software integrasi ni ada ya. Nanti kita tunjukkan apa maksudnya kiraan arah khususnya. Kiraan 6 pola kekayaan dari metafizik tidak ada, tetapi software integrasi ada ya. Paparan dalam bentuk PDF atau skrin untuk diary metafizik. Untuk software integrasi ini memang skrin sajalah ya. Tapi kalau nak print pun boleh, tapi agak rumit sikitlah ya. Okey, tapi maknanya dia boleh dibentuk dalam skrin saja ya. Ataupun dalam bentuk cetakan. Cetakan ni dari metafizik boleh dicetak, sama ada anda mencetak sendiri ataupun kami yang cetakkan. Okay. Tapi kalau untuk software integrasi ni boleh dicetak, tapi anda sendiri yang cetak ya. Customize tempoh kegunaan seperti mana yang kita beritahu tadi, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 18 tahun, mungkin 20 tahun, tak kisah. Kita boleh customize tempoh kegunaannya ya. Software integrasi pun boleh juga kita kata customize tempoh kegunaannya. Dan juga dia open. Open ni maknanya boleh digunakan untuk sesiapa saja. Okay. Dari metafizik hanya satu nama saja, manakala software integrasi pun satu nama saja ya. Kita tak boleh nak gunakan untuk adik kita, untuk abang kita, untuk mak kita, tak boleh ya. Hanya untuk kita saja ya, sebab dia dah key in maklumat itu dalam diary ataupun software integrasi itu ya. Dan juga dia unlimited. Unlimited ni maknanya boleh berkekalan sampai bila-bila tempoh kegunaan dia. Dari metafizik tidak ada ya. Kita kena print secara berperingkat ya. Mungkin 3 bulan kita print 3 bulan. Kalau setahun kita print setahun ya. Kalau 10 tahun tu tebal lah kita nak print tu kan. Okey. Tapi software integrasi ni boleh unlimited. Maknanya kita boleh beli untuk sepanjang hayat punya ya. Jadi maknanya tak perlulah kita nak
Tiap kali lepas 3 bulan kita nak order lagi ataupun setiap setahun kita nak order lagi, tapi kita boleh open saja ya. Boleh untuk unlimited ya. Okey, baiklah kita tengok dalam paparan skrin. Okey, paparan skrin komputer kepada mereka yang dah ada software integrasi ni boleh buka software integrasi anda. Okey. Jadi bila anda buka software integrasi dalam bentuk Microsoft Excel ini, dia berbentuk sebeginilah ya. Mungkin ada yang dapat dalam bentuk yang agak berbeza sikit, tapi sebenarnya dia punya paparan ni sebegini ya. Okey, cuma saya nak tunjukkan bawah ni ada dia punya folder-folder dia. Folder main, percentage petak, percentage arah, P10 years, P6, P yearly dan sebagainya lah ya. Maknanya ada banyak folder di bawah ini. Jadi maknanya anda gunakan folder-folder ini ya. Okey, kita tengok folder main dulu. Dia punya default dia tarikh 1 hari bulan, bulan dan tahun semasa ya. Tapi bila anda dah bertukar bulan, anda kena tukarlah bulan tu sendiri. Isi di tempat di petak putih. Petak putih ni iaitu tarikh, bulan dan tahun ya. Anda boleh tukar ikut suka hati anda bila anda nak tengoklah ya. Okey. Dan juga minggu pilihan pun boleh tukar dan format jam pun anda boleh tukar juga ya. Jam ni mengikut 24 jam ya, mengikut dia punya penikiraan 24 jam. Jadi maknanya pukul 16.00 ni adalah pukul 4 petang ya. Jadi dia menggunakan format 24 jam ya. Jadi maknanya bila kita hantar kepada anda software integrasi ni, kita buat default dia tarikh 1 hari bulan, bulan dan tahun semasa lah. Tapi kalau dah berubah bulan, dah berubah tahun tu anda kena sendirilah ya untuk key in bulan dan tahun itu ya. Okey, jadi di sini ada beberapa paparan yang lain. Kita tak apa, kita melihat kepada paparan yang penting ya. Folder main lagi, masih lagi folder main. Kalau anda turun ke bawah tu ada abad pilihan, ada tahun pilihan dan minggu pilihan ya. Jadi maknanya abad pilihan ini adalah zon 5. Zon 5 adalah petak per-5 sebenarnya. Nanti kita akan terangkan. Tahun pilihan ni adalah tahun yang mana, tahun 1, tahun 2, tahun 3, kita bagi 3 tahun aja. Maknanya anda pilihlah mana tahun yang boleh. Dan juga minggu pilihan ni kita boleh pilih minggu ke berapa, minggu ke-3 ke, minggu ke-4 ke, minggu ke-5 ke dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok kepada setiap abad, tahun pilihan dan mingguan pilihan lah. Jadi ini folder main ni sebenarnya adalah untuk sebagai ringkasan saja ya. Kalau anda nak meneliti kepada abad, anda kena pergi ke bahagian abad lah. Kalau anda nak lihat kepada tahun pilihan, anda kena pergi ke P years lah ya. Kalau nak mingguan pula, P weekly lah. Anda kena tengok folder yang berbeza-beza. Tapi ini untuk kita secara gambaran kasar kepada kita punya prestasi kita ya. Dan juga laporan bulanan, harian dan jam. Ini pun ringkasan. Ringkasan maknanya pada bulan Disember, pendapatan besar. Tarikh pilihan ni 25 hari bulan ni sederhana. Jam pilihan pukul 6 petang. Pendapatan besar maknanya 6 hari bulan, jam 6 petang 25 hari bulan Disember. Jadi maknanya pendapatan besar, sederhana pendapatan besar lah. Jadi maknanya ini sebagai satu ringkasan saja ya. Kalau anda nak tengok kepada lebih detail lagi, anda kena pergi ke folder-folder setiap bulan, setiap tarikh dan setiap jam itu ya. Jadi di folder main ni adalah untuk anda melihat secara kesimpulan, maknanya ringkasan ya kepada apa yang anda pilih itu tersebut ya. Jadi kalau contohnya anda pergi kepada bulan-bulan itu, nanti akan dapatkan detail ya. Okey, seterusnya anda pergi ke folder percentage arah ya. Baiklah. Kalau anda lihat kepada main tadi tu, okey di sini main. Di sini ada percentage petak, di sini ada percentage arah. Jadi mana kita pergi ke percentage arah ya, foldernya itu. Okey, tujuannya adalah memilih mana satu arah yang terbaik daripada beberapa arah yang baik. Okey. Kadang-kadang itu ada satu hari itu kita akan ada banyak arah. Ya, ada satu jam tu kita ada banyak arah. Tak tahu yang mana satu nak pilih ya. Nak pergi utara pun boleh, nak pergi tenggara pun boleh, nak pergi mana satu. Okey, jadi maknanya kita membuat satu kajian di mana anda boleh pilih pada hari dan waktu tertentu arah mana yang terbaik. Okey, contohnya pada tarikh 25 bulan 12 2021, ini pukul jam 6 petang ya. Pukul jam 6 petang
Anda boleh key in pada isi ke petak putih di main tadi tu, masukkan 25/12/2021 jam 6 petang. 6 ni maknanya 18.00 lah ya. Anda dapati bahawa arahnya adalah sebenarnya yang bagus untuk pergi adalah arah utara dan tengah ya. Percentage tu dia positif yang banyak lah ya. Okey, jadi maknanya arah itu adalah bagus untuk anda pergi ya. Kalau arah timur laut ini sebab dia 5, kita tak pergilah ya. Kita tak buat sail ke arah situlah ya. Okey. Jadi maknanya arah barat daya pun kita tak pergi jugalah sebab dia 8 ya. Tapi yalah, mana satu arah nak pergi ni, antara utara dengan tenggara, dua-dua ni 6 juga. Ya, mana satu nak pergi. Jadi maknanya kita buat pilihan di sini adalah arah utara. Kita kena guna Google Map lah ya, guna Google Map daripada arah rumah kita ataupun pejabat atau kedai kita tu arah utara kepada kedai atau rumah kita ya. Jadi maknanya kita boleh pilih lah arah utara, kita banyakkan ke sana ataupun kita bagi priority kepada arah utara berbanding arah tenggara ya. Walaupun dua-duanya arah 6 ni dua-duanya sama ya, 6 sama je kan rezeki ya. Jadi nak pilih yang mana satu ya. Jadi maknanya kita boleh pilih, kita boleh key in tarikh 25/12/2021 ni dan juga pukul 6 petang itu ataupun 18.00 ya, di petak putih di folder main ya. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke percentage petak pula ya. Okey. Adalah untuk meneliti 6 potensi kekayaan pada hari dan waktu tertentu ya. Contohnya 25/12/2021 anda pergi ke petak putih tadi tu, di folder main ada key in 25/12/2021, pilihlah jam 6 petang contohnya lah. Jadi potensi ni kat situ anda boleh lihat yang paling banyak peratusannya adalah pemasaran, 31%. Pemasaran maknanya penjualan lah, mana kita buat marketing ataupun sales lah ya, kita buat pemasaran lah ya. Dan juga yang paling besar seterusnya adalah tentang kekayaan. Tentang kekayaan. Jadi maknanya anda boleh buat pemasaran dan juga mendapat kekayaan juga pada tarikh dan waktu tersebut ya. Jadi maknanya anda boleh lebih bersedia lah ya, lebih bersedia untuk membuat jualan lah pada 25/12/2021 pukul jam 6 petang ini ya. Anda tak adalah nak main bola ke ataupun nak tidur pukul 6 petang ke ataupun tengah makan ke, tapi buat sale pada 25/12/2021 pukul 6 petang tu ya. Contohnya lah ya. Jadi anda boleh gunakannya untuk membuat penjadualan kepada anda punya urusan jual beli ataupun untuk prospecting ataupun customer sales dan sebagainya lah. Okay, di sini ada pemasaran untuk buat marketing, pelaburan ini untuk mencari orang mendapatkan pembiayaan, maknanya orang untuk melabur kepada anda ya. Untuk anda dapatkan orang mendapatkan package anda menjadi stokis pun dijadikan sebagai pelabur lah jugalah ya. Untuk menjalankan urus niaga perniagaan ya, jual beli itu berlaku. Kewangan ini adalah untuk transaksi dalam transfer online ataupun payment secara Maybank to you ataupun CIMB Click dan sebagainya lah ya. Kekayaan ini adalah tentang kekayaan yang dapat yang banyak, insya-Allah. Okey, dan juga hartanah. Hartanah ni tentang aset sebenarnya ya. Kalau anda ada nak dapatkan ataupun beli aset, okey, jadi maknanya pada waktu ataupun hari yang tertentu itu, hari dan waktu tertentu itu, dia mempunyai peratusan yang tinggi lah ya. Okey, jadi anda boleh melihat kepada kesepadanan peratus untuk 6 perkara tersebut. Baiklah, kita sekarang ni pergi ke folder P10 years ya. Sebenarnya ia berkaitan dengan dekad 10 tahun ya. Okey, petak 10 tahun ini ada pembayang, statik, pendua, per-3, per-4 dan per-5 ya, sehingga 60 tahun ya. Okey. Jadi maknanya kalau anda nak tahu tentang pola-pola ni, anda kena tengok kepada rujuk video jenis pasaran ya. Contohnya 633 ni apa maksud dia ya? 633 ni sama dengan 63 iaitu tentang pelaburan ya. Anda boleh tengok untuk tahun ataupun dekad 10 tahun 10 tahun tersebut apakah anda punya potensinya ya. Okey, kemudian kita tengok kepada tengah mata angin. Tengah mata anginnya tentang dalaman kita ataupun apa yang berlaku dalam rumah kita ataupun dalam pejabat kita ataupun berlaku dalam kedai kita ya. Jadi biasanya kalau ada 5 atau 8 ni tak berapa selesa lah ya, kita tidak berapa selesa di rumah ataupun dalam kedai atau dalam
pejabat ya. Jadi maknanya anda kena buat di luar lah. Okey. Jadi maknanya yang terbaik lah 6, 7 dan 9. Kemudian ada kitaran dekat. Kitaran dekat ni sama jugalah. Dia berceritakan tentang kita punya dekat 10 tahun itu sama ada 5 atau 8 ni lah tekanan atau halangan, jadi kurang baik. Yang terbaiknya lah 6, 7 dan 9 baik ya. Status kewangan ini tentunya yang nombor 6 duit terkumpul, 3 duit keluar dan 9 duit beli barang. 9 duit beli barang ni bila beli barang anda berkemungkinan untuk duit tu jadi kurang lah ya. Okey, jadi maknanya dia 50-50 antara duit terkumpul dan duit keluar. Okey, sebenarnya ini adalah untuk anda merujuk lah ya, anda punya potensi untuk 10 tahun sebenarnya ya. Okey, seterusnya kita pergi ke folder P-Yearly. P-Yearly ni adalah tahunan. Biasanya kita bagi 3 tahun untuk anda melihat kepada tahun yang anda, kita boleh lihat kata 3 tahun lah ya. Iaitu kita tengok kitaran tahunan. Okey, kitaran tahunan ni biasanya lah ya, kita akan beritahu sama ada 7 tu networking, 8 itu tekanan dan sebagainya lah. Kita akan beritahu akan muncul perkataan itu. Biasanya yang munculnya adalah biasanya tentang nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 5 begitulah ya. Kemudian status kewangan ni adalah tentang 6 duit terkumpul, 3 duit keluar, 9 duit beli barang lah ya. Jadi mungkin pada tahun tertentu tu anda mungkin membeli barang. Contohnya beli kereta atau beli rumah ataupun beli stok ya. Jadi mungkin bila duit beli barang, perbelanjaan tu anda duit keluar. Jadi maknanya anda kena ada keluar duit juga ya. Kemudian ada tengah mata angin. Kemudian jumlah angka 6, jumlah angka 8. Ini sama yang kita beritahu tadi dalam komponen komponen utama tadi ya. Tentang angka 6 ni angka 8. Juga kita ada arah tahunan juga. Okey, arah tahunan ni maknanya anda boleh lihat kepada arah-arah ini untuk rujukan yang lebih mendalam, dapatkan video arah mata angin ya. Anda boleh tengok arah mata angin. Biasanya kita gunakan Google Map sajalah ya untuk tengok arah mata angin ini ya. Dan juga fenomena energi tahunan, so sama ada vacuum star ataupun blocking star dan great financial dan seumpamanya ya. Jadi kita tengok apa yang berlaku secara tahunan ya. Ini P-Yearly adalah tahunan. Okey, seterusnya for the monthly ya. Kita pergi tahunan, kemudian kita pergi ke bulanan pula ya. Nah, lepas ni kita pergi ke harian dan jam lah lepas tu ya. Okey, sekarang ni kita dekat P monthly ataupun prestasi bulanan lah ya. Okey, di sini ada dia punya graf yang boleh dibaca, iaitu dia punya ringkasan ya. Januari, Februari, Mac, April, sebagainya lah. Okey. Kemudian kita ada graf biru ni untuk kewangan, emosi, kesihatan, dan graf merah ataupun markah grade hayat yang warna merah ni adalah emosi dalaman kita. Dan di bawahnya lagi kita boleh tengok, kita scroll ke bawah lagi, adanya tentang bulanan punya peta ya, bulanan punya arah mata angin, bulanan punya status bulanan dan sebagainya lah. Ini yang telah kita bincangkan dalam sebelumnya itu, sebelum kita rehat tadi ya. Okey, kita lihat secara mendalam sikit tentang P monthly ini. Okey, adanya bulan, kitaran bulan, status kewangan, bilangan duit, bilangan angka 6 iaitu tentang duit, bilangan angka 8 iaitu tekanan, tengah mata angin. Jadi ini sama seperti yang kita dah bincangkan sebelumnya. Cuma di sini ada tentang status graf hayat. Jadi maknanya kami yang masukkan di sini halangan ke, rugi, rezeki, untung dan sebagainya sebagai satu reference kami untuk mendapatkan kepada status rezeki. Okey. Jadi sebenarnya kita tengok sajalah bulan Januari pendapatan besar ya. Bulan Mac berisiko ya. Jadi maknanya kita tengok bulan-bulan mana yang berisiko ataupun bulan mana berisiko besar, bulan mana yang pendapatan besar ya. Cuma status kewangan ni kita boleh tengok secara detail lagi lah ya. Bilangan ke-6 ni ada 4 kali pada Januari dan pada Februari pun ada 4 kali ya. Jadi potensi duit ni bagus ya. Jadi sebab tu pendapatan yang besar ya. Tapi bulan Mac, April, Mei ni macam tak ada. Tak ada bilangan ke-6. Jadi maknanya dia ada kerugian situ ataupun ada risiko di situlah ya. Dan juga ada dia punya kiraan. Jadi yang penting sekali kita tengok bulan dan juga status rezeki ya. Kemudian kita tengok kepada graf prestasi bulanan kewangan. Okey. Ini tentang kewangan, tentang emosi dan kesihatan.
Maka kalau matanya atau point dia adalah 1, 2 dan 3, contohnya Januari 2, Jun 2 ni maknanya rendah, ya, ni rendah. Apabila rendah ni prestasi kewangan kita rendah, ya, kita mungkin banyak duit keluar pada bulan yang tertentu yang rendah itulah, ya. Emosi kita pun akan jadi down, akan jadi lemah, ya. Dan juga kesihatan kita mungkin akan menjadi terjejas juga, ya. Jadi maknanya kita kena, apabila dia berada dalam keadaan yang rendah, maka kita kena buat persediaan awal lah, ya. Kalau prestasinya tinggi 7, 8 dan 9, contohnya Februarinya 8, Marsnya 9, Aprilnya 7 macam ini, ya. Jadi maknanya prestasinya tinggi, kewangannya mungkin banyak, dapat banyak kewangan, dapat menyimpan, ya. Emosinya bersemangat, ya, kesihatannya baik. Jadi maknanya bulan-bulan tersebut kita maksimumkan kita punya jualan kita ataupun urus niaga kita dan seumpamanya, ya. Okey, jadi maknanya itu prestasi kita. Bagaimana tentang emosi kita, ya. So maknanya kita tengok emosi dalaman kita adalah markah grade hayat emosi dalaman, ya. So walaupun bulan Mac kita tinggi, prestasi tinggi, tapi emosi kita agak terganggu. Mac ni rendah sebenarnya, ya. Walaupun April kita prestasinya tinggi, kewangan bagus, emosi baik, kesihatan cemerlang, tetapi kita punya emosi kita, mungkin kita punya mood kita dan sebagainya kurang, ya, sebab bulan April ni rendah. Jadi macam itulah kita kena tengok dua-duanya sekali, ya. Maknanya kita dapat membandingkan prestasi kita dengan emosi kita, ya. Kadang-kadang tu prestasi kita bagus sebenarnya, cuma emosi kita yang mengganggu kita, ya. Jadi kita kena kawal lah emosi kita dan seumpamanya. Kemudian kita pergi ke jadual details, iaitu tentang kitaran bulan. Ini kita dah bincangkan tadi sebelumnya tentang komponen-komponen utama tadi lah. Ada petak mata angin, ada jumlah ke-8 dan sebagainya. Kita dah bincang tadi, ya. Okey, selepas itu kita pergi ke P-weekly. Okey, P-weekly ini adalah prestasi mingguan, ya. Prestasi mingguan ini maknanya berapa minggu, ya. Kalau ada 4 minggu saja bulan itu, dia ada 4 bulan lah. Kalau ada 5 minggu, dia ada 5 minggu lah, ya. Jadi maknanya di sini adalah minggu pertama, kita bagi contoh sini adalah minggu pertama. Dia ada 2. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan sebagainya lah, ya. Okey. Okey, maksud minggu sebenarnya bermula dari 1 hari bulan ke Sabtu seterusnya. Maknanya contohnya kalau 1 hari bulan, contohnya bulan Disember 1 hari bulan ni bermula hari Rabu, Sabtunya tu 1, 2, 3, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari itu adalah minggu pertama. Okey. Untuk tarikh-tarikh yang jatuh selepas hari Sabtu minggu 5 seterusnya, okey, dia kira termasuk dalam minggu 5 lah, ya. Okey, maknanya kalau kita kata macam seolah ada 5 minggu setengah, setengah tu masuk ke minggu ke-5 tu lah, ya. Okey, jadi maknanya dia kira macam kita punya point kita tu tutup kita tu hari Sabtu, ya. Okey, jadi maknanya Sabtu ke Sabtu, Sabtu ke Sabtu. Maknanya minggu pertama ni 1 hari bulan hingga hari Sabtu yang pertama. Kemudian Ahad yang pertama ke Sabtu kedua, macam itulah, ya. Jadi minggu tu mengikut Sabtu ke Ahad, Sabtu ke Ahad, Sabtu ke Sabtu contohnya, Sabtu ke Sabtu, Sabtu ke Sabtu, ya. Jadi maknanya itu adalah kiraan kita, ya. Okey, contohnya macam ini pola mingguan, ya. Memang kita ada pola kita, pola mingguan. Okey, jadi maknanya dia ada root kita, root tu maknanya kitaran harian kita 1, ya. Di sini ada 1, tengah mata angin 3, ya. Tengah mata angin ni 3 tentang persaingan, ya. Dan status kewangannya di bahagian sini, ya. Ni adalah bahagian nombor 1 tu, root nombor 1 ataupun asas 1 tu, bawahnya ada 3. 3 ni lah tentang status kewangan, dia duit keluar, ya. Okay, jadi mana ini arah untuk kita pergi daripada Google Maps kita tu, kita tengok arah mana, contohnya timur laut ataupun west tu, W tu adalah west ataupun barat. Jadi kita boleh tengok mana satu arah kita pergi. Okay, dan juga ini untuk mingguan, itu mingguan. Kemudian kita ada pola bisnes dan kewangan. Ini perkara yang sesuatu yang baru kita masukkan tahun ini, sebab kita nak cuba highlight kepada anda apa yang ada pada pola mingguan, ya. Okey. Jadi maknanya pola 69 ni tidak ada. Bila tidak ada, maknanya dia kosong kat situ. Cuma apabila ada 36 atau 63, contohnya kalau anda lihat kepada skrin anda ni, ada 63.
Ada. Bila ada ni di sini maknanya dikeluar transaksi pelaburan. Macam tu kalau ada 369 di sini ada 639 ni ada. Kalau ada dikeluarlah pemborongan sebenarnya kita nak cuba untuk membantu ramai orang untuk mengingatkan kembali pola-polanya, sebab kadang-kadang tu kita ni banyak sangat pola kita tak ingat Okey, jadi maknanya di sini kita paparkan kembali pola-pola yang ada pada pola mingguan itu. Jadi maknanya pada minggu pertama 1 bulan 12 2021 hingga 4 bulan 12, mana Sabtu pertama tu, adanya transaksi pelaburan, pemborongan, pemasaran, kekayaan umum Jadi maknanya anda boleh buat pelaburan lah, anda boleh cari pelabur lah, anda boleh buat pemborongan lah, jual cara borong kemudian anda boleh buat marketing, boleh buat pemasaran. Okey, dan juga caranya adalah untuk kekayaan yang lebih besar lagi kekayaan umum jadi maksudnya macam itulah jadi anda boleh baca dia punya tafsirannya sebegitu Jadi kelebihan itu adalah maksudnya tafsiran yang kita boleh tafsirkan secara mengikut kita punya cita rasa perniagaan kita jenis apa Okey. Alright, seterusnya kita pergi ke P Daily. Sama jugalah sama juga dengan P Monthly tadi. Adanya jadual, adanya carta turun naik dan juga ada detail Okey, jadual ringkasannya contohnya 1 hari bulan Wednesday, Rabu. Status rezeki sederhana saja mungkin sebabkan oleh duit keluar ataupun ada status graf hayat ni untung rugi, mungkin sederhana sajalah Okey, jadi mana kita buat pelaburan ataupun kita buat perniagaan itu, berniaga itu mungkin cara perlahan ataupun kecil saja. Tapi 3 hari bulan, Friday, ada sumber rezeki dan sebenarnya ialah pendapatan besar. Jadi mana kita tengok, Friday, 3 hari bulan, pendapatan besar. Jadi maknanya, hari Jumaat itulah kita bekerja keras. Jumaat itulah kita kena kuatkan promosi kita, banyakkan promosi kita, masuk lebih banyak margin untuk membeli saham dan forex dan sebagainya, contohnya lah Jadi mana kita tengok saja 3 dan apa dia punya status rezeki dia Tapi kalau nak detail, tengoklah kita harian apa, status kewangan apa, bilangan angka 6 apa bilangan tekanan, bilangan angka 8 berapa dan sebagainya. Anda boleh tengok tapi biasanya kita tengok 9 hari bulan Thursday pendapatan besar. Jadi gitu dia punya cerita dia lah Dan juga ada graf sama tadi lah, tapi ini dalam bentuk harian lah 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan semuanya tinggi. Tapi 10 hari bulan dan 11 hari bulan dia rendah. Jadi maknanya fahamlah rendah tu maknanya anda punya prestasi kewangan tu mungkin rendah, mungkin emosi anda terganggu, kesihatan anda terjejas bila rendah lah Dan juga markah emosi ataupun graf hayat harian ini, emosi dalaman walaupun 10 hari bulan ni anda 1 markahnya biru ni, prestasi hariannya rendah, dalaman emosi dalaman juga pun rendah. Jadi maknanya 10 hari bulan ni anda rehat sajalah kan. Jadi kalau nak buat apa-apa pun terganggu juga. Jadi maknanya buat apalah kerja-kerja yang rutin biasa sajalah Itu cara kita nak membaca ataupun memilih hari-hari yang bagus untuk kita buat jualan dan sebagainya Okay. Jadi maknanya kalau jualan anda tu berdasarkan kepada emosi, kena tengoklah emosi dalaman. Tapi kalau anda jualan anda tu tak kisah emosi macam mana pun, anda tengoklah graf prestasi harian. Jadi itu dia punya kaedah dia macam mana nak menggunakan graf prestasi dan juga graf hayat. Jadual detail dia sama juga macam kita dah cerita tadi, komponen-komponen utama tadi lah iaitu pola, arah mata angin dan sebagainya. Okey, kemudian kita pergi ke folder peak hour per hourly, iaitu hanya di software integrasi sahaja ada peak hourly ni dalam bentuk Microsoft Excel tiada dalam diary metafizik, PDF tu tak ada lah Okey, jadi maknanya perhatian, tukar tarikh yang dikehendaki di folder main apabila nak tengok hari bulan 25 Disember, anda kena pergi ke folder main dan tukar kepada tarikh 25. Kalau anda nak tengok apa yang berlaku pada 13 bulan, anda kena pergi ke folder main dan tukar tarikh di situ 13 bulan.
Kalau anda nak tengok apa yang berlaku pada 9 hari bulan Disember 2021, pergi ke main. Tukar tarikh yang di sana, di folder main itu, di tempat putih tu, apa ni 9 hari bulan Disember 2021. Macam tu. Sebab dia nak keluarkan jam pada hari tersebut. Ya. Jadi maknanya nak kena tukar tarikh yang dikendaki tu di folder main. Ya. Seperti biasa, dia ada tentang graf, ya, tentang ringkasan, tentang detail, sama je, ya, tentang daily tadi, ya. Jadi ringkasan dia tengok pukul 12 ni 000 ni pukul 12 malam, ya, tengah malam. Dia punya status rezeki sederhana. Mungkin ada orang tu dia buat perniagaan ketika tengah malam, ya. Ada pukul 1 ni tengah pendapatan besar. Pukul 1 malam ada pendapatan besar, ya. Kadang-kadang tu ada orang dia buat forex dia pada tengah malam, ya. Kerana urusannya di luar negara, kan. Jadi maknanya mungkin 1 tengah malam, 1 pagi di Malaysia ini, 1 petang di Amerika Syarikat, ya. Jadi mungkin orang ini dia menggunakan waktu tengah malam untuk membuat jualan dan sebagainya lah, ya. Okey. Dan tengoklah pada jam-jam sekian ada dia punya status rezeki dia. Sama ada pendapatan besar, sama ada risiko besar dan seumpamanya. Ya. Okey, jadi maknanya kalau anda detail, pergilah tengok status kewangan, bilangan angka 6 dan sebagainya. Ya. Dan juga P-hourly ni graf prestasinya sama jugalah. Ya. Ada jam tertentu yang anda bagus, yang kewangannya baik, yang potensinya kesihatannya cemerlang dan sebagainya, ya. Contohnya pukul 8 pagi, tengah segar, pagi dia tengah tinggi, ya. Tapi kalau anda lihat kepada jamnya pukul 8 pagi ni, yalah, dia punya emosi dia kosong, hanya biasalah, mungkin baru bangun pagi dan sebagainya lah, ya. Jadi anda pilihlah pukul yang terbaiknya pukul 6, ya, 18.00 ni pukul 6 petang. Graf prestasinya tinggi dan emosinya pun baik, tinggi. Jadi maknanya anda boleh close sale, prospecting orang dan sebagainya pada pukul 6 petang itu, ya. Jumpa orang di restoran, di kedai mamak dan sebagainya untuk buat sale, untuk anda buat call dan sebagainya pada pukul 6 petang itu, ya. Untuk anda dapatkan prospecting atau sale yang lebih baik lagi, ya. Ataupun kalau anda nak buat urusan jual dan beli forex ataupun saham, boleh juga, ya. Kalau forex tu pukul 6 tu masih boleh lagi lah. Tapi kalau saham tu kena mungkin pukul kena lebih awal lagi lah, ya. Mungkin kita tengok dalam pukul 12 contohnya, ya. Dia waktu office hour, kan. Jadi maknanya kita kena pilih waktu yang tertentu lah, ya. Dan juga jadual details ni sama je lah. Pola dia, arah mata angin dia dan sebagainya, ya. Itu sama yang kita dah bincangkan dekat komponen utama tadi, ya. Okey, baiklah. Jadi secara kesimpulannya, kita sampai ke kesimpulan juga, iaitu dari metafizik ataupun software integrasi adalah sebagai panduan memilih hari yang baik untuk buat pemasaran, jualan dan sebagainya, dan juga untuk jual beli jugalah, untuk trade forex ataupun saham, ya. Jadi maknanya dia memberi kita panduan untuk memilih hari yang bagus, ya. Kalau ada software integrasi ini, dia ada jam juga, jam yang baik untuk kita pilih, hari ataupun pukul berapa yang sesuai untuk kita membuat, ya. Baiklah, jadi maknanya bandingkan dan latih dengan pengalaman juga, ya. Dengan analisis lain. Kalau trade forex dan saham dia ada technical analysis, ada fundamental analysis, kena hadam juga. Dan juga lepas gunakan technical analysis dan fundamental analysis tu, gunakan software integrasi untuk dapatkan lebih banyak lagi panduan untuk anda buat keputusan sama ada nak sell ataupun buy, ya. Macam itulah. Jadi maknanya kita nak menjadikan kita punya keputusan tu lebih bermakna lagi. Orang kata lebih berobjektif lagi, ya. Bukan main ikut suka saja, suka hati saja kita nak beli, nak jual, suka nak beli, tidak ada, ya. Jadi kita menggunakan secara objektif sekarang ni, ya. Baiklah, jadi maknanya sampai di sini saja. Terima kasih kerana anda sudi bersama saya pada sesi ini, cara kegunaan dari metafizik dan software integrasi. Okey, jadi kita mohon kepada anda tidak mengedar atau menjual sesi video ini ataupun screenshot video ini, tidak dijual lah. Jadi terima kasih. Sekian, jumpa lagi anda dalam sesi seterusnya.
Terima kasih. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.